Bismillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada tuan dan puan pengurusi majlis yang saya hormati, yang bahagia Dr. Nur Aslina binti Bahakudin, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Pulau Pinang Perubatan, yang bahagia Dr. Wan Fadli daripada Hospital Balik Pulau, yang bahagia pengarah-pengarah hospital seluruh negeri Pulau Pinang, yang saya hormati peserta-peserta daripada seluruh hospital-hospital di Pulau Pinang, peserta konvensyen Hospital Mesra Ibadah peringkat negeri Pulau Pinang, dan tidak ketinggalan yang saya muliakan, yang bahagia Ustaz Muhammad Isa bin Abdullah selaku pembentang Kereta Kerja yang pertama. Dan saya akan teruskan insya-Allah dengan pembentangan slot yang kedua, iaitu yang diberikan tajuk pengenalan penjagaan spiritual. Kalau kita tengok daripada inilah daripada kita punya atau cara, saya akan sambung dengan pembentangan kedua ataupun pembentangan ketiga selepas ini insya-Allah, sebelum kita masuk ke dalam ataupun masuk ke apa kita panggil majlis perasmian. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan dengan pembentangan pertama insya-Allah. Kita teruskan. Okey, untuk kita mulakan pembentangan pertama berkenaan dengan penjagaan spiritual, saya sukalah berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sedikit satu reflection ataupun renungan berkaitan dengan apa yang insya-Allah berkaitan dengan pembentangan ini dan juga apa yang sedang berlaku dan masih berlaku sekarang. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un fa akhbarani annahu 'adabu yab'athuhu Allah wa ala man yasha wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Laisa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkutu fi baladihi wa fi riwayatin Ahmad fayamkutu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Daripada Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai penyakit ta'un, iaitu penyakit yang bersifat wabak. Baginda memberitahuku sesungguhnya ia merupakan azab yang Allah SWT hantar kepada sesiapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah SWT menjadikannya rahmat kepada orang-orang yang beriman. Tiada seorang pun yang berlaku ta'un di tempatnya lalu dia kekal berada di tempatnya. Dalam riwayat Imam Ahmad, kekal berada di rumahnya dalam keadaan sabar dan mengharapkan pahala dan kesembuhan daripada Allah, dengan dia percaya bahawa tidak menimpanya melainkan apa yang Allah SWT tetapkan untuknya, maka baginya pahala seperti seorang syahid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadis ini ataupun renungan ini adalah satu perkara yang sangat berkaitan dengan perkhidmatan spiritual care yang telah kita jalankan, terutama di Hospital Sungai Buloh. Saya akan terangkan apakah kaitannya nanti insya-Allah. Cuma kita masih lagi belum keluar sepenuhnya, sebab Kementerian Kesihatan masih lagi melaporkan jumlah pesakit dan juga kematian untuk COVID-19 ini sampai sekarang. Jadi insya-Allah perkara ini masih lagi related lah dengan keadaan kita, di mana hadis ini walaupun telah disebutkan oleh Nabi 1400 tahun yang lepas, tapi ia masih lagi mempunyai kaitan yang sangat kuat dengan apa yang berlaku pada hari ini insya-Allah. Seterusnya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, next. Okey. Oleh kerana pembentangan ini ataupun pengenalan penjagaan spiritual ni dibentangkan dalam konvensyen Hospital Mesra Ibadah, jadi saya dengan rasa berbesar hati, berbesar hati ingin memaklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa kedua-dua perkara ataupun kedua-dua tajuk ini memang berkait rapat antara satu sama lain. Kerana dalam memperkenalkan perkhidmatan penjagaan spiritual ataupun spiritual care service ini,
Dalam konteks Malaysia, kita sebenarnya bermula apabila Yang Berbahagia Tan Sri DG kita menyatakan hasratnya untuk melaksanakan program Hospital Mesra Ibadah di seluruh Malaysia. Ini adalah caption pada tahun 2013. 2013, lebih kurang 9 tahun yang lepas, apabila Yang Berbahagia DG memulakan perkhidmatan dia sebagai ketua perkhidmatan ataupun ketua pengarah kesihatan pada ketika itu. Ada yang dimaklumkan kepada kita, beliau ada 6 matlamat untuk memacu ataupun memimpin Kementerian Kesihatan pada ketika itu. Masa dia masuk, dia ada 6 objektif ataupun 6 aim lah. Dan salah satunya adalah untuk melaksanakan program Hospital Mesra Ibadah. Jadi oleh kerana itu, program Hospital Mesra Ibadah ini adalah program Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang buat ni ataupun yang suruh kita buat, yang arahkan kita buat sebenarnya adalah DG kita sendiri. Jadi ini bukanlah satu perkara yang datang arahannya daripada Jabatan Agama Islam ataupun JAKIM. Yang nak buat perkara ni adalah kita sendiri, adalah KKM sendiri. Tetapi oleh kerana kita sangat berterima kasih, ataupun kita sangat-sangat beruntung kerana semasa kita menjalankan program ini, kita mendapat sokongan yang sangat-sangat baik daripada autoriti agama, terutamanya JAKIM. Seterusnya, sehingga kita buat pelancaran program Hospital Mesra Ibadah ini. Bersama-sama itu adalah pelancaran bahan ibadah ataupun bahan pendidikan ibadah pesakit. Kalau kat depan ni, kalau kita perasan, sampai kita buat banner, satu banner panduan solat pesakit. Sebenarnya dia dikeluarkan dalam bentuk buku panduan ataupun dalam bentuk apa kita panggil, pamphlet. Tetapi untuk makluman semua ataupun untuk kita melihat perkara ini sebagai satu kerjasama, kita menyedari bahawa kalau tanpa bantuan ataupun sokongan daripada JAKIM ni, kita pun rasa kita pun tak tahu macam mana kita akan buat program Hospital Mesra Ibadah ni. Jadi tuan-tuan dan puan, next. Ini adalah bahan-bahan pendidikan pesakit yang diterbitkan oleh JAKIM untuk KKM, untuk melaksanakan program Hospital Mesra Ibadah. Dan tuan-tuan nampak semua dalam hospital, saya rasa bahan-bahan ni memang dah ada dah. Dan 9 tahun dah kita buat program Hospital Mesra Ibadah. Mungkin kita memang dah ada dah perkara bahan-bahan ini di hospital kita masing-masing. Dan itu semua adalah sumbangan daripada JAKIM, kerana kita dalam KKM kita tidak ada kepakaran dalam fiqah ibadah ni. Okey, next. Okey, jadi ini adalah logo ataupun simbol pencapaian dalam program Hospital Mesra Ibadah. Dan di negeri Pulau Pinang ni kita sangat berbesar hatilah kerana sijil itu telah pun dipamerkan di depan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke booth Hospital Pulau Pinang. Sijil yang sebenar, sijil yang sebenar telah pun dipamerkan di situ kepada hospital-hospital yang telah menjalankan program Hospital Mesra Ibadah dia mengikut kriteria yang telah ditetapkan oleh KKM dan JAKIM. Jadi mungkin lepas ni ada banyak lagi hospital lah yang akan mengikuti jejak langkah Hospital Pulau Pinang. Next. Sebelum tu, Okey, jadi tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak menarik perhatian tuan-tuan dan puan adalah dalam melaksanakan program Hospital Mesra Ibadah, KKM telah menggariskan 2 objektif yang utama, iaitu yang pertamanya adalah untuk memenuhi keperluan kerohanian dan pengamalan agama pesakit dan waris sepanjang mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok objektif yang pertama ni, daripada mula kita melaksanakan program Hospital Mesra Ibadah, kita telah pun mention untuk memenuhi keperluan kerohanian, yang mana kalau diterjemahkan ataupun disesuaikan dengan apa yang kita akan bincangkan pada pagi ini, ia adalah bermaksud memenuhi keperluan spiritual pesakit, ataupun
meeting the spiritual needs of the patient. Jadi oleh kerana itulah program Hospital Masjid Ibadah adalah permulaan kepada recognition ataupun pengiktirafan kepada keperluan spiritual pesakit, dan kita sebagai anggota kesihatan mula memenuhi keperluan spiritual pesakit dengan program Hospital Masjid Ibadah. Jadi itulah pengenalan kepada spiritual care yang kita akan bincangkan pada hari ini. Cuma dalam kita melaksanakan program ataupun perkhidmatan spiritual care ni, ada berbagai lagi modaliti ataupun preskripsi spiritual yang boleh kita berikan kepada pesakit. Okey. Yang objektif yang kedua adalah memastikan kesihatan mendapat ataupun warga kesihatan mendapat pendedahan dan latihan. Ni kita sedia maklum, dalam kita menjalani latihan kita sebagai anggota kesihatan, kalau mungkin tahun sebelum 2010 lah, ataupun 2015 macam tu, kita tidak pernah pun didedahkan bagaimana untuk belajar, bagaimana untuk memenuhi keperluan spiritual pesakit, terutamanya untuk membantu mereka melaksanakan ibadah, kan? Kemungkinan ia dibuat tapi berdasarkan pengalaman ataupun kemampuan masing-masing, tidak secara formal. Tetapi dengan adanya program Hospital Masjid Ibadah ni, kita telah pun mengadakan latihan ataupun siri latihan yang secara berkala untuk melatih anggota kesihatan kita untuk membantu ibadah pesakit ataupun membantu pesakit melaksanakan ibadah di hospital. Jadi dua perkara ni berlaku apabila kita memperkenalkan ataupun melaksanakan program Hospital Masjid Ibadah, iaitu kita mula untuk memberi perhatian terhadap spiritual needs ataupun keperluan spiritual pesakit, dan juga kita mula latih anggota kesihatan kita untuk tujuan itu. Okay, next. Okay, hasil daripada pelaksanaan Hospital Masjid Ibadah ataupun program Hospital Masjid Ibadah, secara kita sedar atau tidak, ada beberapa perkara yang signifikan telah berlaku disebabkan kita melaksanakan program Hospital Masjid Ibadah ni. Antaranya adalah fiqh perubatan. Ini mungkin tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, kita ada banyak seminar fiqh perubatan sejak tahun 2015 ke atas. Bukan sahaja fiqh perubatan, kita juga telah explore kepada apa yang kita telah buat di Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita pernah menganjurkan fiqh forensik di Hospital Serdang. Lepas tu kita come across dengan iklan-iklan ataupun promosi berkenaan dengan fiqh pergigian. Perkara ni berlaku apabila kefahaman tentang keperluan agama itu meningkat disebabkan pelaksanaan program Hospital Masjid Ibadah ni. Dan apa yang saya nak bincangkan pada hari ini adalah salah satu daripada 8 impact daripada program Hospital Masjid Ibadah ni adalah penjagaan ataupun perkhidmatan penjagaan spiritual dengan satu erti kata yang lebih luas. Tadi kita tahu objektif HMI untuk memenuhi spiritual needs, kan, untuk memenuhi keperluan spiritual pesakit. Tetapi rupanya ada banyak lagi spiritual needs ataupun keperluan spirituality pesakit yang kita boleh penuhi dengan pelbagai perkara ataupun pelbagai lagi modaliti yang kita boleh laksanakan di hospital. Next. Okey, ini adalah perjalanan kita lah, perjalanan kita daripada mula kita menerima arahan daripada DG pada tahun 2013, kita telah lancarkan pada tahun 2014. Kemudian kita telah bergerak untuk menubuhkan Sekretariat Hospital Masjid Ibadah di peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita tak ada unit, kita tak ada satu unit macam contohnya unit pengurusan hospital di bahagian perkembangan perubatan. Kita tak ada unit tu. Tetapi entiti yang bertanggungjawab untuk menyelaraskan perkembangan program Hospital Masjid Ibadah di Malaysia ini adalah yang dinamakan Sekretariat Hospital Masjid Ibadah. Dan sekretariat ini ahlinya dilantik sendiri oleh Tan Sri DG. Sebelum ni kita ada ketua perkhidmatan tu. Macam mana tuan-tuan ada ketua perkhidmatan kan untuk neurosurgical ataupun kardiotorasik, tuan-tuan ada ketua perkhidmatan kan. Begitu juga dengan program Hospital Masjid Ibadah, Tan Sri DG melantik Datuk Dr. Khalid bin Ibrahim sebagai ketua perkhidmatan. Tapi selepas itu
kita tengah dalam proses melantik ketua perkhidmatan yang baru sekarang ni lah. Kemungkinan besar kita mencadangkan supaya pengarah perkembangan yang sekarang untuk menjadi ketua perkhidmatan lah, insya-Allah. Seterusnya sehinggalah tahun 2019 apabila mesyuarat kami yang terakhir, mesyuarat Sekretariat Hospital Masjid Ibadah yang terakhir dengan timbalan ketua pengarah kesihatan, iaitu pada ketika itu Datuk Dr. Azman. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan sangat-sangat mengenali beliau. Datuk Dr. Azman ni mula dengan pengarah perkembangan, lepas tu dia jadi timbalan DG. Jadi pada ketika itu, setelah genap 5 tahun 5 tahun perkhidmatan ataupun program Hospital Masjid Ibadah ni, beliau kata dah sampai masanya untuk kita memperkasakan. Kalau kita tengok tajuk konvensyen hari ini, memperkasakan program Hospital Masjid Ibadah dengan penjagaan spiritual. Sebenarnya perkataan ini telah pun disebutkan pada tahun 2019 untuk meletakkan hala tuju program Hospital Masjid Ibadah ni ke satu peringkat yang lebih tinggi ataupun yang lebih luas, iaitu dengan kita meneroka bidang spiritualiti dan kesihatan. Jadi apa yang tuan-tuan dan puan-puan bincangkan pada hari ini dalam konvensyen ini sebenarnya inline dengan kehendak Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan pada ketika itulah Datuk Dr. Azman dia beritahu kita perlu hantar pegawai kita untuk latihan dalam spiritualiti dan kesihatan. Next. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hasil daripada inisiatif Datuk Dr. Azman, maka beberapa orang pegawai telah dihantar untuk menjalani latihan dalam spiritual care. Pada ketika itu kita nak mantapkan Hospital Masjid Ibadah kan. Tapi kalau kita cari latihan berkenaan dengan Hospital Masjid Ibadah, mungkin kita tak akan jumpa di mana-mana seluruh dunia ni. Kalau di Malaysia kita ada bengkel pengurusan ibadah pesakit lah. Tapi untuk memantapkan program ini, tak cukup dengan kita hanya berpuas hati dengan bengkel pengurusan ibadah pesakit. Jadi latihan yang berkait rapat dengan program Hospital Masjid Ibadah adalah spiritual care ataupun spirituality. Jadi oleh kerana itu, beberapa orang pegawai ini dihantar untuk menjalani latihan dalam spirituality ataupun dalam aspek spirituality and health. Dan latihan yang pertama sekali yang telah dijalani oleh pegawai di Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu Ustaz Isa sendiri. Beliau telah menjalani latihan ISPEC ni di Hawaii secara fizikal. Pada ketika itu latihannya dia merupakan satu latihan TOT. Jadi pada hari ini pun saya akan gunakan latihan yang sama untuk kita sama-sama tengok ataupun lihat bagaimana perkara ni boleh dilaksanakan. Jadi Ustaz Isa pergi di Hawaii pada 2019. Next. Kemudian kita telah hantar lagi 2 orang pegawai ke Assisi, Itali untuk menjalani latihan The Art of Presence yang lebih merupakan satu bengkel ataupun workshop type of training yang mana telah dihadiri oleh saya sendiri dan juga pegawai agama daripada Hospital Sungai Buloh. Ini latihan ni dilaksanakan di Itali. Kenapa di Itali? Kerana walaupun penganjurnya daripada Amerika Syarikat, mereka buat di Itali kerana mengambil spirituality Itali. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada yang pernah hadir ke Itali. Ada banyak monumen agama yang berkaitan dengan agama di Itali, terutamanya agama Kristian lah. Dan saya pun sendiri menjalani latihan di Itali ni dalam gereja. Kerana di Assisi itu ada beberapa gereja, hampir 10 gereja di kawasan Assisi itu, yang mana setiap hari peserta kursus akan dibawa untuk melawat setiap gereja pada setiap hari. Kerana apa? Kerana mereka mengambil berat tentang penghayatan spirituality ini dalam bidang kesihatan. Next. Dan pada tahun berikutnya saya berpeluanglah menjalani latihan ISPEC juga, seperti mana yang Ustaz Isa menjalani pada tahun 2019. Tetapi pada ketika ini ISPEC sudah mula dilakukan secara virtual saja. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk menjalani latihan ISPEC ataupun Interprofessional Spiritual Care Education Curriculum, lepas ni saya tak pastilah sama ada dia buat secara fizikal balik atau tidak.
Kita harap dia dibuat secara fizikal balik lah. Sebab secara virtual ni memang ada limitation. Lagi-lagi kalau kita mempelajari satu bidang yang baru ataupun yang berat, susah. Okay, next. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk perkongsian kita ataupun sebagai pengenalan tentang spiritual care ataupun penjagaan spiritual pada pagi ini, saya suka untuk membawa tuan-tuan dan puan-puan sedikit berkenaan dengan perspektif spirituality yang dibawa oleh ataupun dalam agama Islam. Mungkin itu sedikit sebanyak membantu kefahaman kita apakah yang kita maksudkan dengan spirituality ataupun apakah yang diperlukan untuk kita memahami dalam spirituality ni. Jadi ini adalah perjalanan saya ke Masjidil Aqsa pada tahun 2015. Dan kita tak sangka perjalanan tu rupanya mempunyai kaitan dengan ataupun boleh dikaitkan dengan apa yang berkembang ataupun apa perkembangan yang berlaku pada hari ini. Jadi Masjidil Aqsa ataupun Palestin itu digelar spiritual land. Spiritual land. Kenapa digelar spiritual land? Dia adalah satu tanah air, betul tak? Dia adalah satu negara. Dia adalah satu tempat yang fizikal. Tempat dia berupa fizikal. Kita boleh pergi ke Palestin, tetapi dia menyimpan berita-berita yang bersifat spiritual. Itu kerana itu dia digelar sebagai spiritual land. Jadi nanti kita akan meneroka lah sedikit ke Masjidil Aqsa ni. Kalau untuk perspektif kita sebagai manusia, Masjidil Aqsa ataupun Palestin ataupun disebut Jerusalem, Jerusalem, ia bukan sahaja merupakan bumi yang sacred ataupun suci kepada orang Islam. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada teman dalam agama Kristian, saya tak tahu kita ada kawan dalam bangsa Yahudi atau tidak, tapi kita yang paling dekat dengan kita di Malaysia ni adalah agama Kristian. Dan salah seorangnya adalah Dr. Jeremy, kawan saya sendiri di Hospital Balik Pulau. Dia pengarah Balik Pulau sebelum ni, tapi sekarang dah ke Hospital Serdang lah. Bila saya balik 2015 daripada Palestin tu, dia menyambut saya dengan warm greeting. Dia, "Fahmi, I dengar you pergi Palestin." Saya cakap, "Yes." Dia kata, "I dah pergi sana 2 kali dah." Dia kata dia 2 kali dia pergi Palestin. Kerana apa? Kerana dia kata Palestin ataupun Jerusalem ni merupakan Mekah kepada orang Kristian, salah satu tempat. Jadi kat situ tuan-tuan dan puan, kenapa keadaan tu jadi begitu? Dia berbalik kepada sejarah spiritual di Palestin tu sendiri. Kerana bermula kepercayaan penganut agama Kristian terhadap pensaliban Nabi Isa. Gereja tu ada di Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis ni merupakan satu pusat agama. Dia ada kepercayaan Islam, dia ada juga asas kepada kepercayaan Kristian, dan juga dia ada sinagog kepada orang Yahudi. Ni agama-agama samawi yang utama Jadi bumi Baitul Maqdis sebenarnya dikongsikan oleh semua manusia, semua. Tetapi beritanya adalah mengikut kepercayaan masing-masing. Kalau macam kita sebagai orang Islam, kita tak sampai ke pensaliban Nabi Isa, sebab Nabi Isa tu bukan Nabi yang diturunkan untuk kita tapi kita tahu cerita tu daripada Al-Quran. Kalau kita, Baitul Maqdis ni dia begitu signifikan kepada kita kerana ia adalah tanah di mana berlakunya Isra Mi'raj. Itu untuk umat Nabi Muhammad SAW, kita signifikan sangat Palestin ni sebab dia adalah Isra Mi'raj. Tetapi untuk agama lain, untuk agama Kristian, dia adalah tempat di mana berlakunya peristiwa pensaliban Nabi Isa AS sebagai kepercayaan, asas kepercayaan. Next, nanti kita sambung lagi kan tak habis pula.
Okey, jadi untuk kita lihat apakah yang kita nak bincangkan pada hari ini, kita tengok dulu makna spiritual, kan? Apa dia makna spiritual ni? Selalunya orang akan kaitkan spirituality ni dengan perkara-perkara apa? Bersifat mistik lah. Itu kebiasaan kepada terutamanya orang Melayu. Tetapi apa yang saya nak share kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah, bila saya mula menyebut perkataan spiritual dalam bidang kesihatan, saya tidak ada mempunyai apa-apa masalah untuk bersama-sama faham tentang perkara ini dengan doktor-doktor non-Muslim, dengan doktor Hindu ataupun doktor Buddha, dengan doktor Kristian sendiri, kerana mereka sangat-sangat memahami spiritual aspect. Tapi kalau kita cakap dengan doktor yang Muslim ataupun dengan kaki tangan kita yang Muslim, doktor, pasien yang macam mana yang saya nak rujuk pada doktor? Dia ada perkataan tu. Dia orang fikir bahawa gangguan mistik yang perlu dirujuk kepada spiritual care. Jadi perkara ni ataupun kefahaman ni adalah kefahaman yang sangat-sangat bertentangan lah. Sebab dalam spiritual care kita bukan berkaitan dengan mystical aspek ataupun mystical substance, bukan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan panggil saya pasien kena rasuk contohnya, ataupun meracau malam-malam, saya pun tak akan datang. Saya akan terus telefon Darul Syifa ke ataupun pengamal-pengamal perubatan Islam tu datang. Itu bukan area yang sepatutnya saya tengok dalam spiritual care. Okey, dalam kamus Dewan pointer yang boleh guna untuk next boleh guna yang next boleh. Next Okey. ni yang daripada Boleh, yang ni untuk pointer. Next tak boleh? Next tak boleh? Merah. Pointer je. Tapi untuk next slide boleh guna. Tak boleh, tak boleh. Nanti untuk Next. Okey, baik. Ni tak boleh ni tuan. Tak apa tu. Sebab ni LED memang tak boleh pakai pointer. Tak boleh. Tak apa. Okey, tak apa. Okey, dalam kamus Dewan, perkataan spirituality ni merupakan perkataan bahasa Melayu. Dia bukan bahasa Inggeris, ataupun dia dah di-adapt lah ke dalam bahasa Melayu, iaitu spirituality bermaksud sesuatu yang berkaitan ataupun bersifat rohani ataupun jiwa, bukan bersifat fizikal. Jadi bukan bersifat fizikal, dia bersifat rohaniah, kejiwaan. Tak apa, mungkin ni satu definition yang sangat-sangat broad lah, sangat luas ataupun sangat umum. Kita pergi kepada next, definisi dalam bidang perubatan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana kita juga mengaitkan perkhidmatan spiritual ni dengan program Hospital Mesir Ibadah, kita tahu penggerak utamanya adalah anggota kesihatan, doctors, nurses, paramedik, MA, kita punya klik daripada FSKB ataupun sains bersekutu, occupational therapy, pharmacist. Jangan ingat spiritual ni hanya tugas ustaz je. Baru-baru ni saya dipanggil untuk berkongsi tentang spiritual approach dalam pharmacist update di Kota Baru. Farmasi pun dah memberi perhatian terhadap spirituality sekarang. Nanti kita akan bincang kenapa. Okey, jadi saya bacakan sebab saya rasa definition ini sangat-sangat penting kepada kita semua untuk kita faham apakah skop spiritual care. Iaitu spirituality is a dynamic and intrinsic aspect of humanity through which person seek ultimate meaning, purpose, transcendence and experience of relationship to self, family, others, community, society, nature and significant or sacred. Spirituality is expressed through belief, values, tradition and practices. Jadi tuan-tuan dan puan, ada 4 perkara yang utama next dalam definition spiritual care, iaitu saya mudahkan ataupun saya ringkaskan dalam slide ini, iaitu meaning, seek ultimate meaning. Ada perkataan ultimate ke kat situ dalam definition yang dibuat oleh ISPEC. Yang kedua adalah purpose ataupun tujuan, yang merujuk kepada tujuan kehidupan. Yang ketiga adalah transcendence. Transcendence ni adalah hubungan dengan kuasa yang lebih tinggi daripada manusia. Dalam perspektif barat,
Mereka tidak menyebut Tuhan tu sebagai ultimate, sebagai satu transcendence, ultimate transcendence, kerana mereka faham setengah manusia tidak meyakini Tuhan, kan? Tidak meyakini adanya Tuhan. Itu adalah segolongan manusia ataupun golongan yang begitu. Jadi oleh kerana itu, dalam tafsiran spirituality dalam kesihatan di barat, mereka mengambil kira perkara ni. Dan seterusnya adalah experience of relationship. Experience of relationship. Jadi dalam sebagai manusia, aspek spirituality ni bukan hanya berkaitan dengan Tuhan, bukan hanya. Dia ada kaitannya dengan hubungan kita sesama manusia yang lain ataupun makhluk lain-lain. Itu yang ditafsirkan. Kalau nak beri contoh yang mudah, malam tadi saya sempat berbincang dengan Dr. Fadli lah. Ada satu kisah ataupun kes yang dikongsikan oleh Dr. Diana Katiman, kan, di Convention Hospital Muslim Ibadah yang baru lepas di JAKIM 2 minggu yang lepas. Dia menunjukkan macam mana pesakit mendapat kekuatan untuk rehab daripada stroke. Dia kena stroke dan dia perlu rehab, kan, dia perlu menjalani aktiviti rehabilitasi. Dan untuk mendapatkan kekuatan untuk rehab itu, pesakit telah dirujuk kepada spiritual care. Masa tu spiritual care provider itu adalah orang Palestin. Dr. Kamal Abu Samsi itu adalah Palestinian, walaupun dia dah duduk di Amerika Syarikat, tapi dia adalah asalnya di Palestin. Untuk menunjukkan manusia ni mempunyai kaitan antara satu sama lain, pada ketika dia mendapatkan perkhidmatan spiritual care daripada Abu Samsi, Kamal Abu Samsi ni, Mr. Kamal memberikan bandana Palestin kepada pesakit. Yang mana pesakit sangat appreciate, dan dia kata dia sangat-sangat rasa bersemangat selepas mendapat perkhidmatan spiritual daripada Kamal Abu Samsi dan juga dapat bandana tu. Dan dia gunakan bandana tu untuk dia pergi ke rehab setiap hari, untuk dia dapat kekuatan. Jadi tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak relate dengan experience of relationship ni ataupun hubungan sesama manusia yang mempunyai kesan spiritual kepada pesakit, pesakit regard perjuangan Palestin tu sebagai sangat signifikan kepada dia. Maksudnya apa? Walaupun dia bukan duduk di Palestin, tapi dalam diri dia regard bahawa perjuangan Palestin tu sangat-sangat dekat pada hati dia, dan dia jadikan tu sebagai punca kekuatan kepada dia. Dan ini dia panggil sebagai spiritual strength. Spiritual strength. Walaupun dia bukan orang Palestin, tapi dengan pakai bandana Palestin tu, dia rasa saya perlu lebih kuat ataupun saya perlu lebih bersemangat untuk saya terus sihat. Begitulah. Jadi untuk gambarkan apakah kaitan di antara experience of relationship ni dengan kekuatan spiritual. Next. Okey, ini saya bagi satu tafsiran lah, yang mana keempat-empat perkara yang kita lihat dalam spiritual care, iaitu meaning, purpose, transcendence dan experience of relationship ni, ini 4 perkara lah yang kita cater dalam spiritual care. Iaitu kita sebagai, kalau kita memberikan perkhidmatan spiritual care, kita akan ambil berat tentang pencarian makna dalam kalangan pesakit kita. Pencarian makna, nanti kita akan sikit-sikit akan lihat, meaning, purpose, pencarian tentang tujuan kehidupan dalam diri pesakit kita, pencarian tentang Tuhan dalam diri pesakit kita, dan pencarian tentang experience of relationship dalam pesakit kita. Jadi tuan-tuan dan puan, nampak macam ini perkara yang macam satu perkara yang umum, tetapi tuan-tuan dan puan, next, apabila kita lihat kajian-kajian yang telah dijalankan di barat, mereka sangat-sangat memberi perhatian terhadap perkhidmatan kesihatan yang sepatutnya merangkumi keempat-empat perkara ini, yang dipanggil sebagai biopsychosocial spiritual approach of medical, ataupun health approach dalam bentuk biopsychosocial spiritual. Jadi satu pesakit perlu dilihat daripada keempat-empat aspek ini. Jadi untuk aspek biological ataupun fizikal ni tak menjadi satu masalah langsung kepada kita, sebab kita memang
dilatih ataupun ditugaskan untuk mengambil berat tentang physical impairment, kan? Kalau pasien sakit tu juga dikategorikan sebagai physical, sebab kita boleh skor dia 0 sampai 10, kan? Jadi tak ada masalah kita nampak kaki orang bengkok lepas jatuh motor, kita tahu ni mesti memerlukan ortopedic punya intervention. Jadi kita tak akan suruh pasien balik, betul tak? Pasien dah accident, kaki dia bengkok, kalau dia pergi ke hospital yang tak ada ortopedic service pun, kita akan tunggu sekejap cik, kita akan rujuk cik ke Hospital Pulau Pinang ataupun Seberang Jaya yang ada ortopedic service, betul tak? Physical concern tak perlu kita petikaikan. Begitu juga dengan psychological kita telah pun memberi perhatian ni, walaupun pesakit kita dalam ward medical, kita juga rujuk mereka kepada psikiatris, betul tak? Patient suicidal contohnya, yang dah ada mengalami kecederaan dan sebagainya, kita walaupun kita rawat dalam ward yang berkaitan, kita tetap rujuk kepada psikiatris. Sebab apa? Sebab kita rasa bahawa psychological injury itu sebagai satu perkara yang perlu di-attend, kan? Tak ada masalah. Begitu juga tentang social impairment, social issue. Contohnya pesakit tak ada duit nak buat operation, kan? Apa-apa operation lah, lagi-lagi yang memerlukan implant, yang pasien perlu dahulukan duit atau sebagainya. Walaupun dia tak ada duit ataupun dia tak ada kerja sekalipun, kita tak akan suruh dia balik, kan? Kita cakap apa? Kita akan usahakan untuk cik sampai cik dapat duit daripada mana-mana pun untuk lakukan operation. Tunggulah. Pasal tu kita ada patient yang tengah tunggu financial aid kat ward, kan, untuk buat operation. Kita terpaksa delay dia sebab kita tunggu financial aid untuk dia meneruskan rawatan. Tetapi untuk spiritual aspect, kita belum lagi memberi perhatian. Sedangkan ini, kalau tengok kajian ni, dia telah buat daripada tahun 1980-an. Jadi di barat sejak tahun 1980-an lagi, mereka telah memberi penekanan terhadap bagaimana untuk memberi sokongan terhadap spirituality pesakit semasa dia berada dalam ward ataupun dalam rawatan. Jadi di barat telah pun beri keempat-empat perkara ni. Apa yang mereka beri? Mereka beri chaplaincy service ataupun spiritual care service di barat. Tapi di Malaysia sehingga tahun ini kita ada 3 hospital saja yang memberikan perkhidmatan spiritual secara rasmi. 3 saja. Kita ada berapa hospital? Kita ada 148 hospital di seluruh Malaysia. Jadi tahun ni dah tahun 2022, daripada tahun 1980-an sampai tahun 2022 ni lebih kurang berapa tahun? 40 tahun lebih. Kalaulah masih lagi kita tak dapat construct ataupun tak dapat memberi perhatian terhadap spiritual needs, kita sebenarnya masih berpuas hati dengan perkhidmatan kesihatan yang bersifat tahun 80-an ataupun sebelum tu lagi. Jadi itu adalah satu perkara yang malang lah bagi pesakit kita, kan? Okey, jadi sekali lagi dalam slide ni dia tunjukkan macam mana spirituality itu, apakah aspek spirituality yang boleh kita beri perhatian, iaitu meaning, purpose, dignity. Dignity juga regarded as spiritual needs. Macam contoh apa yang kita baru bincangkan, contohnya kita ada bincangkan tentang pemisahan ward, ataupun kita cakap ward lelaki dengan perempuan perlu diasingkan. Setengah-setengah orang akan membangkitkan isu berkenaan dengan aurat, ataupun ini adalah keperluan pesakit kita, pesakit Muslim sahaja. We should not entertain this, mungkin tetapi tuan-tuan dan puan-puan, isu berkenaan dignity ataupun maruah, maruah ni merupakan satu spiritual issue yang bersifat universal. Dia bukan hanya orang Islam saja. Kalau tidak, kita tak akan jumpa pesakit kita yang non-Muslim turut mencari doktor yang sama gender dengan dia, kalau bukan dia adalah berkaitan dengan maruah. Jadi kita ambil bahawa isu-isu ini bukan bersifat agama sebenarnya, not
religion specific, but spiritual as a general aspect of a human. Macam tu. Next. Okey, ini adalah satu slide yang berkaitan dengan kita panggil apa? Spiritual injury ataupun types of injury. Saya dah jelaskan tadi dalam slide yang sebelum. Cuma kita nak gambarkan macam mana sepatutnya kita regard apa-apa isu spiritual sebagai injury untuk kita intervene. Kalau masih lagi kita belum dapat recognize spiritual issue ni sebagai satu injury, maka kita tak akan buat apa-apa. Kita tak akan buat apa-apa pun. Kita tahu patient dalam ward kita, contohnya dia memerlukan tutup kepala ada dalam guideline multi-faith guideline yang dikeluarkan di Amerika Syarikat. Antara 3 perkara utama yang menjadi perhatian tentang spirituality adalah apa yang kita panggil pakaian, makanan dan juga hak-hak istimewa pesakit. Okey. Insya-Allah. Okey. Okey, next. Okey, seperti mana yang kita sebutkan tadi, all people seek meaning and purpose in life. This search may be intensified when someone is facing death. Jadi tuan-tuan dan puan, apa yang kita faham tentang spirituality ni adalah sebenarnya spirituality ni adalah satu keperluan yang intrinsik ataupun yang berlaku dalam setiap manusia. Semua orang ada keperluan spiritual ni. Seperti mana dalam prinsipal ini yang dinyatakan dalam prinsipal ni, iaitu all people seek meaning and purpose in life, and this search may be intensified when someone is facing death. Walaupun kita sebagai manusia ni akan ada semua persoalan spiritual ni, tetapi persoalan-persoalan spiritual ni akan lebih kuat bila kita sedang menghadapi kematian. Oleh kerana itu, tadi 4 perkara tadi nampak macam benda ni common, doktor. Meaning, purpose, transcendence and experience of relationship. Ni perkara ni tak penting lah untuk saya, kita mungkin rasa macam tu sebagai anggota kesihatan, tapi untuk pesakit dia begitu penting sekali, kerana mereka lah yang sedang menghadapi kematian tu. Oleh kerana itu, lebih critical diagnosis yang dialami oleh pesakit, sebenarnya mereka lebih lagi memerlukan spiritual care. Macam itulah kalau kita nak ambil sebagai prinsipal. Mungkin pesakit, macam kalau kita demam pun kita akan tanya diri kita, kenapa saya demam? Itu adalah pertanyaan meaning. Kenapa saya demam ni hari ni? Adakah disebabkan saya telah buat salah ke dan sebagainya? Demam mungkin tak mengambil persoalan tu dengan kuat. Kita tak akan sampai tanya, apakah salah saya sampai saya demam hari ni? Tak ada. Kita cuma okey, saya demam, saya masa ni lah saya perlukan bantuan ataupun perhatian. Ya Allah, ampunkanlah saya, sampai tak larat nak bangun dengan sebagainya. Ya Allah, ampunkanlah saya, itu adalah aspek transcendence. Bila kita mula sakit dan kita sebut nama Allah, nama Tuhan, itu adalah transcendence aspek. Tetapi untuk pesakit yang betul-betul dapat diagnosis yang menuju kepada kematian, contohnya kanser, pertanyaan tentang meaning ni akan lebih kuat lagi. Kenapa saya sakit? Kenapa saya yang dipilih untuk sakit kanser ni, sedangkan saya ni ada keluarga yang perlu dijaga, anak-anak masih kecil dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, persoalan spiritual kepada pesakit yang lebih kritikal akan menjadi lebih signifikan ataupun lebih kuat. Jadi semasa lawatan saya ke hospital HSI Johor 2 minggu yang lepas, saya dibawa ke ward palliatif, oncology ward. Jadi staff nurse di sana dia tanya, doktor, bila masa kita nak refer patient untuk spiritual care? Jadi jawapan saya adalah, ni ward cancer kan, ward palliatif. Sepatutnya once dia dapat diagnosis, you terus kena refer. Diagnosis cancer bermaksud kematian. Betul tak? Mungkin kita tak perasan sebab kita tak lalui perkara tu. Tapi orang yang mula mendapat kanser ataupun diberitahu tentang HPE result dia, sebenarnya di depan dia dah terbayang kematian yang bakal dia lalui. Pada masa itulah spiritual needs akan berlaku dengan sangat kuat. Saya pernah berhadapan dengan pesakit dapat ketumbuhan ataupun tumor dalam dia punya ovarian
ovarian tumor. Once the diagnosis, dia terus kata, kenapa Tuhan buat macam ni pada saya? Orang Islam, Tuhan tak tahu ke saya ada anak yang masih kecil? Jadi tuan-tuan dan puan, ini adalah persoalan spiritual. Dan perkara ni dia takkan bagi tahu kita masa kita buat round depan-depan doktor, kenapa Tuhan buat saya macam ni. Dia takkan buat macam tu kat kita. Melainkan kita pergi pada dia, tanya dia, ambil history, buat spiritual screening, baru dia akan cakap pada kita. Jadi oleh kerana itu sangat-sangat penting spiritual care service. Kalau tidak, kita akan anggap pesakit ni sebagai satu diagnosis saja. Betul tak? Oh, patient ni patient CA colon, patient ni CA cervix, macam tak ada apa-apa perasaan. Malahan pesakit tu sedang berhadapan dengan spiritual crisis yang memerlukan perhatian. Next. Okey, ini adalah perjalanan kalau kita masuk daripada pintu Jordan. Kalau kita pergi Palestin melalui pintu Jordan, kita akan lalu bandar Jericho dan juga kawasan ni. Ini kawasan dipanggil Pegunungan Merah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau pergi Palestin nanti lalu pintu Jordan, kita boleh masuk pintu Gaza melalui pintu Rafah daripada Mesir. Itu kalau tuan-tuan nak pergi ke Gaza terus. Tapi saya masa tu tak masuk melalui pintu Gaza, kita masuk melalui pintu Jordan untuk pergi ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni kira macam daerah lah. Kalau Pulau Pinang ni macam Georgetown. Georgetown tu macam Baitul Maqdis. Dia ada daerah lain kan, balik pulau lah, kita ada Bukit Mentajam dan sebagainya. Macam tu juga di Palestin. Baitul Maqdis ni adalah satu daerah selain daripada Jericho, Gaza dan sebagainya. Jadi untuk melalui ataupun pergi ke Baitul Maqdis tu, kita akan lalui satu kawasan yang dinamakan Pegunungan Merah. Yang mana Pegunungan Merah ni dia dinamakan Pegunungan Merah sebab pada waktu maghrib keadaan tu sangat jelas merah. Rumput dia berwarna merah. Macam itulah. Dan signifikan tempat ni, kita ambil dia punya spiritual, walaupun dia adalah fizikal. Kenapa dia begitu penting? Pegunungan Merah ni adalah tempat di mana Jibril AS tunjukkan tempat Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj. Maka di situ ada makam Nabi Musa AS. Dekat belakang ni. Dekat belakang mungkin. Okay, next. Okay, kenapa kita perlu berikan perkhidmatan spiritual kepada pesakit? Why should we explore spirituality ini dan kita provide spiritual care kepada pesakit? Dalam kajian yang telah dijalankan, as the concept of holistic care has gained widespread acceptance in healthcare, spiritual care is increasingly be promoted as an essential part of holistic care. Bila kita nak sebut tentang holistic care, kita selalu sebut perkhidmatan kesihatan bersifat holistik, ataupun holistic medicine dan sebagainya. Daripada kajian yang dijalankan, mereka mencadangkan bahawa holistic care sepatutnya ada spiritual aspect. Kalau ada perkhidmatan spiritual dalam perkhidmatan kesihatan tu, barulah kita boleh panggil perkhidmatan tu sebagai bersifat holistik. Kalau tak ada, kita nak cakap dia sempurna juga, kita bolehlah gunakan komprehensif, ataupun holistik tu adalah yang dicadangkan, supaya bila perkhidmatan spiritual ada, kita boleh gelar dia sebagai holistic care. So as patient become the center of care and take a more active role in planning what treatment they receive, there is increased evidence that they rely on their spiritual and religious belief to help them cope and want their religious and spiritual values taken into account in planning their treatment. Apa yang dimaksudkan di sini adalah kita cakap tentang patient centered care. Betul Kita dah tak macam dulu lagi. Doktor cakap A, patient kena ikut A. Hari ni kalau kita cakap A tapi patient nak B, kita kena consider dia. Walaupun kita perlu menerangkan kepada dia, tapi patient centered care is about patient punya keinginan macam mana mereka nak dirawat. Jadi oleh kerana itu, banyak kajian yang telah dijalankan menunjukkan bahawa pesakit nak spirituality ni disentuh semasa mereka menjalankan rawatan. Contohnya
Sekarang pasien mula memberi perhatian terhadap ubat-ubatan yang halal. Betul tak? Pasien tanya kita, ubat ni halal ke tak doktor? Apa yang berlaku di Hospital Sungai Buloh, pesakit kita tak diberikan antiplatelet selama 3 hari walaupun dia ada fat embolism, hanya kerana dia menolak ubat yang mengandungi porcine base. Jadi pada ketika itu, lepas 3 hari baru sister dia datang jumpa kita. Dia kata, doktor, macam mana doktor, pasien kita muda, dia ada fat embolism, lepas tu dia tak dapat diberikan antiplatelet kerana mak bapak dia against ubat yang ada babi. Jadi apa yang kita buat? Kita sepatutnya offer the substitute lah, bukan kita terus berhentikan dia punya rawatan. Begitu kan? Ni kita meneruskan rawatan kita walaupun dengan keperluan pesakit yang bersifat spesifik ini, kita teruskan rawatan kita dengan substitute walaupun ia tidak menyenangkan kita, tapi itu adalah kehendak pesakit. Begitulah. Okay, next. Okay, next apa? Ini cuma kajian yang ditunjukkan macam mana di Amerika Syarikat mereka telah buat kajian bahawa 90%, average 90% pesakit nak supaya isu spiritual mereka dibincangkan oleh physician. Jadi dia nak doktor sebenarnya, dia bukan nak ustaz. Dia nak doktor sentuh tentang spirituality mereka. Tapi kita tahu bahawa kita tak akan ada masa yang begitu banyak. Betul tak? Kita tak akan ada masa yang begitu banyak untuk attend spiritual care ataupun spiritual issue. Pengalaman saya untuk menjalankan perkhidmatan spiritual care di Hospital Sungai Buloh, sekurang-kurangnya pesakit, 100 orang pesakit tu, untuk kita attend dia punya spiritual issue, kita memerlukan sekurang-kurangnya setengah jam untuk kita mendapat kepercayaan dia dan dia ceritakan spiritual issue dia pada kita. Sebelum setengah jam, dia pun masa tu teragak-agak saja nak ceritakan ke tak nak ceritakan, ataupun cerita tu bersifat apa? Superficial saja. Kita tak nak superficial story tentang spiritual care ataupun spirituality, sebab kita tak akan dapat buat apa-apa pada dia. Jadi masa yang diperlukan sekurang-kurangnya setengah jam. Kalau doktor biasa kita suruh dia buat setengah jam ni, dia dah kena tambah 1 jam tambah setengah jam lagi. Dia dah pergi club patient tu, dia nak attend untuk spiritual issue lagi setengah jam lagi. Okay, next. Okay, ni adalah satu kajian kajian yang dijalankan di Pahang, Universiti Malaysia Pahang. The need of Muslim chaplain in hospital based service in Malaysia, yang mana kajian ini dijalankan untuk melihat keperluan terhadap chaplaincy service, ataupun chaplain ni adalah spiritual care service. Kita ada ustaz dan ustazah, kita tahu kita ada ustaz dan ustazah di hospital, tapi kita kena sedar bahawa mereka ni belum dilatih dalam spiritual care, belum lagi. Tetapi apa yang kami buat di Kementerian Kesihatan Malaysia, di Sekretariat Hospital Muslim Ibadah, balik daripada latihan ISPEC di Itali dan sebagainya, grup pertama yang kami latih adalah ustaz dan ustazah. Dan antara ustaz yang utama yang awal yang kita telah latih adalah Ustaz Fizri daripada Hospital Pulau Pinang. Dia sekarang ni tengah menunggu masa je bilakah dia boleh melaksanakan program ataupun perkhidmatan spiritual care ni dengan full scale lah. Okay, terus next. Okay, ini ada satu lagi kajian yang dijalankan di HUSM, di mana mereka melihat development of spiritual approach in palliative care, Kelantan experience. Okey, saya cuma bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan kepada conclusion lah, ataupun dia apa yang didapati daripada kajian ini dalam where are we, di mana kita sebenarnya dalam development of palliative ataupun spiritual approach dalam palliative care ni, terutamanya palliative. Sebab tadi kita faham sakit sikit spiritual needs dia masih rendah, tapi sakit kanser ataupun sakit yang bersifat terminal, spirituality dia hampir-hampir maksimum. So yang kita memberikan perhatian adalah spiritual care kepada terminal patient ataupun palliative patient ni, sepatutnya sekurang-kurangnya kita beri kepada mereka. Jadi tuan-tuan dan puan, where are we? Taiwan palliative care based on Buddhism. Di negara Taiwan, palliative care diberikan berdasarkan agama Buddha. Indian palliative care approach based on Hinduism. Memang mereka berikan berdasarkan Hinduism. Australian palliative care mereka berikan berdasarkan Christianity. Malaysian
spiritual care ataupun palliative care Malaysian ataupun Kelantan based on question marks. Question mark tu sebab apa? Sebab bukan saja kita tak ada approach. Kita nak cakap kita buat approach Islam, jawapan dia tak, sebab kita buat pun tak. Spiritual care pun kita tak ada secara rasmi. Ini bukan kita cakap ada doktor, ustaz-ustaz daripada masjid-masjid berdekatan kita ada panggil, pasien-pasien yang dalam ICU kita panggil, tapi itu kita tak buat secara rasmi kerana charting mereka ataupun documentation mereka kita tak akan ambil tahu pun. Betul tak? Ustaz-ustaz yang buat catatan, kadang-kadang ustaz dekat hospital kita pun kita tak ambil tahu dia tulis apa untuk pasien. Jadi kalau kita cakap tentang spiritual care service, sepatutnya servis itu integrated dalam kita punya planning. Kita ambil kira apa ustaz yang tengok pada dia, apa ustaz cadangkan pada dia, itu kita ambil kira dalam kita punya plan of treatment. Next. Saya ada sampai pukul berapa ni untuk ataupun macam mana? Kita nak masuk ke peringkat perasmian jam berapa? 12.30. Okey, jadi saya ada lagi 1 jam untuk saya sambung untuk slide kedua tapi tak apa. Okey, kita pergi yang last Jadi untuk kita punya pengenalan ni saya rasa kita akan berhenti sekejap lepas ni dan kita sambung kepada second topic. Needs of patient in spirituality. Patient want to understand the illness. Kadang-kadang kita tak pun sempat nak beritahu pesakit tentang macam mana nature of disease kepada pesakit. Tak sempat kita, sebab kita patient terlalu ramai, dan oleh kerana itu kita perlukan spiritual care provider yang ada masa untuk beritahu tentang perkara ni kepada pesakit. Yang kedua adalah meaning of suffering. Patient nak tahu makna kenapa mereka mengalami. Patient nak tahu, macam contoh patient tadi dapat ovarian tumor, dia nak tahu kenapa Tuhan buat macam tu kat dia. Kita boleh ke jawab bagi pihak Tuhan? Jawapan dia tak boleh. Tapi kita ada bimbingan, kita ada bimbingan dalam agama, kita ada bimbingan, dan bimbingan inilah kita akan sampaikan kepada pesakit. Terus hope in despair and loss. Patient memerlukan hope ataupun harapan dalam sesuatu keadaan yang sangat-sangat mendukacitakan ataupun kehilangan. Contohnya dia kehilangan ahli keluarga. Apa kita buat dekat hospital? Jawapan dia belum ada apa-apa lagi, sebab kita tak buat pun bereavement service. Patient meninggal, kita hantar ke forensik, keluarga pergi tuntut kat forensik. Jadi apa yang dibuat di forensik? Forensik dia tak bagi bereavement service. Ada tak? Forensik jumpa keluarga, berbincang dengan keluarga dan sebagainya, tak ada. Jadi tuan-tuan dan puan, semasa kita memperkenalkan perkhidmatan spiritual care di Hospital Sungai Buloh, kita telah memulakan bereavement service untuk jumpa semua waris yang terutamanya masa Covid. Hari tu Covid death, kita ada lebih kurang 2,000 kematian lebih. 60% adalah orang Islam. 60% orang Islam. Dan kita ditugaskan untuk jumpa semua waris-waris ni, tak kira Islam atau bukan Islam. Kita jumpa dua-dua. Untuk apa? Untuk bereavement service. Untuk apa? Untuk berikan hope in loss or despair. Boleh ke kita bagi harapan lagi bila orang dah meninggal dunia? Kita punya harapan bukan kita cakap okey tak apa cik, nanti kita buat risas balik ataupun kita nak hidupkan dia balik. Tak boleh. Kita tak akan buat macam tu. Tapi bereavement service yang kita berikan kepada pesakit yang telah kematian dari keluarga adalah untuk memberitahu tentang berita-berita yang berkaitan dengan kematian dia yang boleh menjadikan kekuatan kepada waris-waris. Contohnya hadis yang saya bacakan awal tadi. Oleh kerana itu saya suka mulakan pembentangan tentang spirituality ni dengan hadis yang tadi tu, kerana dalam Islam terutamanya kita mempunyai bimbingan bahawa wabak ni merupakan satu rahmat. Walaupun satu dunia memandang COVID-19 ni sebagai satu musibah, tapi Nabi kata ia adalah rahmat kepada orang yang beriman. Dan akhir sekali Nabi kata apa? Nabi kata mereka ini diberikan ganjaran seperti seorang yang syahid. Bila kita jumpa kepada waris-waris yang kematian COVID ni pengalaman saya, mereka akan datang dengan penuh kesedihan, persoalan.
tak boleh jumpa keluarga, tak boleh uruskan pun dah mati, kan? Apa yang kita sampaikan kepada mereka berkenaan dengan janji Nabi SAW ataupun perspektif yang dibawa oleh Nabi SAW ni, mereka akan cakap, terima kasih doktor, kerana selama ni kita tak tahu pun rupanya kematian wabak ni adalah kematian yang istimewa di sisi Islam. Macam tu. Inilah harapan yang kita berikan kepada mereka. Pasien tak akan hidupkan balik. Kita tak nak beri harapan untuk hidupkan balik pesakit, tak mungkin. Tetapi bila kita sampaikan berita yang baik tentang kematian ni, tidak ada satu perkara yang lebih diharapkan untuk sesuatu kematian melainkan kematian tu adalah kematian yang baik. Faham tak maksud saya? Bila berlaku kematian, kita tak boleh harapkan apa-apa kecuali kita harap dia matilah dalam keadaan yang baik. Itu dah cukup untuk memberi ketenangan kepada kita. Kita tak suruh dia hilangkan kesedihan dia pun. Kita tak suruh dia, jangan sedih lagi cik. Itu perkataan memang kita tak sebut langsung. Jangan sedih lagi, tak boleh. Dia akan sedih, biarkan dia sedih. Tetapi yang kita berikan dalam spiritual care adalah kekuatan untuk mereka melalui kesedihan itu dengan kekuatan ataupun dengan positif. Bila dia balik, dia masih menangis lagi, tapi terima kasih doktor, sebab sekarang ni kami rasa lega bila kita tahu bahawa kematian ibu kita ni kematian yang baik. Macam tu. Jadi saya rasa untuk pembentangan yang pertama ni kita berhenti sekejap, sebab kita nak sambung dengan pembentangan kedua sebelum masuk kepada peringkat perasmian. Boleh mengajuk? InsyaAllah. Oleh banyak keluarga kejutaan, terima kasih kepada dapat kami klinik spirituality. Kita mungkin pernah dengar distress yang lain. Tapi apakah yang dimaksudkan oleh ataupun dengan spiritual distress ni? Kita akan bincangkan sekejap dalam tempoh lebih kurang 45 minit sebelum kita masuki program perasmian nanti, insya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, spiritual distress tapi saya pun tak tahu macam mana nak terjemahkan dia dalam bahasa Melayu lah. Mungkin kita boleh sebutkan dia sebagai kegelisahan spiritual ataupun kegawatan spiritual, tapi ia adalah menggambarkan bahawa satu keadaan yang kita tak senangi, ataupun kalau distress ni dalam bahasa umum dia disebut sebagai unpleasant condition. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan spiritual distress kita akan sedikit explore sebentar lagi, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk makluman, tajuk ini saya adapt terus daripada modul yang diberikan dalam ISPEC, Interprofessional Spiritual Care Education Curriculum, yang dianjurkan oleh George Washington Institute of Spirituality and Health di Amerika Syarikat. Kenapa kita nak bincangkan tentang spiritual distress ni? Kerana ia adalah peranan kita sebagai anggota kesihatan, untuk mengenal pasti sama ada pesakit itu mengalami spiritual distress atau tidak. Seperti mana sama seperti mana yang kita buat contohnya di triage ataupun di emergency department ataupun di klinik kesihatan, kan? Kita nak kenal pasti sesuatu emergency condition, betul tak? Apa tujuan triage? Triage ni bukan sekadar dia nak bagi satu ke yellow zone, green zone. Peranan utama dia adalah untuk mengenal pasti life threatening condition, supaya dia tak terlepas pesakit yang mempunyai life threatening condition yang boleh menyebabkan dia maut, kan? Jadi dalam spirituality, satu emergency condition, dia dipanggil emergency condition, satu emergency condition ataupun keadaan yang sangat-sangat kritikal dalam spirituality, ia disebut sebagai spiritual distress. Jadi tujuan kita menjalankan spiritual screening, spiritual assessment, spiritual history taking kepada pesakit adalah untuk kita kenal pasti sama ada pesakit ni ada spiritual distress atau tidak. Tujuan dia. Jadi secara tak langsung ataupun secara dengan kata yang lain, kita nak memberikan perkhidmatan spiritual care kepada pesakit, sebenarnya kita nak tahu ataupun nak kenal pasti sama ada mereka ni mengalami krisis spiritual atau tidak. Kerana sekiranya mereka mengalami krisis spiritual ataupun dipanggil spiritual distress ni,
mereka akan resort kepada dua perkara yang kita tak nak berlaku pada pesakit kita. Dua perkara, paling kurang lah. Mungkin ada banyak lagi, tapi saya highlightkan dua perkara ni. Yang pertama adalah pesakit akan minta untuk hidupnya ditamatkan. Dia nak tamatkan kehidupan dia. Sama ada dia sendiri yang tamatkan, ataupun dia minta doktor, saya dah tak rasa boleh menanggung lagi keadaan ni, boleh tak doktor tamatkan kehidupan saya. Permohonan ni bukan satu permohonan yang asing. Sehingga kini ada lagi pesakit, kita dapat perkongsian daripada Hospital Rehab Ceras, Hospital Rehabilitasi Ceras. Tuan-tuan dan puan-puan kita sedia maklum, di sana ada banyak pesakit yang terminal ataupun mereka berada dalam keadaan very supportive condition. Apabila mereka mengalami spiritual distress, mereka akan cakap pada doktor, doktor, saya rasa dah cukup lah, beberapa tahun ni saya menanggung penyakit ni, saya rasa tak ada harapan lagi. Doktor pun tahu kita tak ada harapan lagi untuk sembuh. Saya pun dah tak ada harapan lagi untuk apa-apa dalam kehidupan ni. Saya rasa lebih baik doktor matikan saya saja daripada dunia ni. Tamatkan. Euthanasia, permintaan untuk dimatikan. Ataupun kalau pasien tak nak minta kepada doktor, dia akan buat sendiri. Itu yang dipanggil suicide. Jadi tuan-tuan dan puan, kita di Hospital Sungai Buloh memang kita dirujuk pesakit yang suicidal. Suicidal patient akan dirujuk kepada spiritual care. Kerana apa? Kerana kita faham bahawa pesakit tak akan mengambil keputusan untuk bunuh diri kecuali mereka ada komponen spiritual distress, kecuali mereka mengalami spiritual distress. Jadi oleh kerana itu kita nak bincangkan perkara ni, sebab perkara ni perkara yang sangat penting supaya kita kenal pasti di kalangan pesakit kita, dan kita boleh elakkan dua perkara ni. Tadi satu saya cakap dia akan menamatkan riwayat hidup dia. Yang kedua, dia akan bertindak ataupun nak mengambil keputusan untuk bertukar agama. Bertukar agama Jadi nak bunuh diri ataupun dia akan keluar daripada agama. Ini juga satu keadaan yang sebenar berlaku di Hospital Rehab Ceras juga. Ini kita kongsikan sebab kita dapat report kita buat program hospital ataupun kita buat spiritual care service ni. Antara hospital yang mula-mula buat selepas Hospital Sungai Buloh adalah Hospital Rehab Ceras. Mereka sangat perlukan spiritual care unit di Hospital Rehab Ceras. Dia orang bagi satu case report pesakit dia mengalami stroke dia kita rasa macam patient stroke ni biasa lah dalam patient buat medical, tak ada masalah. Tapi different patient take it differently. Patient ni dia kata, kenapa saya masih kena stroke doktor? Sedangkan saya ni adalah orang yang sangat menjaga kesihatan saya. Saya jaga saya makan, ataupun saya jaga saya makan, saya jaga exercise saya buat, tapi masih saya kena stroke. Dia punya pertanyaan apa? Pertanyaan dia, adakah Tuhan itu betul-betul ada? Jadi tuan-tuan dan puan, bila patient bertanya macam tu, dia kata dia consider untuk tukar agama kerana kepercayaan dia kepada Tuhan yang ada sebelum ini telah berubah bila dia mengalami penyakit yang dia rasa tak patut untuk dia dapat. Jadi ini adalah dua contoh. Satu, minta untuk doktor matikan dia, tamatkan dia punya kehidupan. Yang kedua, untuk consider untuk tukar agama kerana tidak boleh menerima bahawa kepercayaan dia kepada Tuhan telah berubah. Sebelum ni dia yakin kepada Tuhan itu maha adil, kalau kita buat A kita akan dapat B. Tapi hari ni dia buat A, dia dapat C contohnya. Dan pertanyaan tu telah timbul, adakah Tuhan itu betul-betul benar-benar ada? Nauzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan dan puan, ini adalah isu-isu spiritual yang telah masuk ke dalam phase spiritual distress. Okey. Macam biasa, tak adalah biasa sangat tadi je kita mulakan, dan kita mulakan juga kali ini dengan satu reflection, iaitu saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa
seseorang akan terus dikabulkan selagi dia tidak meminta sesuatu yang maksiat atau yang memutuskan hubungan silaturahim kekeluargaan, dan selagi dia tidak menjadi orang yang tidak sabar, selagi dia tidak menjadi orang yang sabar. Ditanya apakah yang dimaksudkan dengan tidak sabar? Tidak sabar dalam perihal doa ni, Nabi SAW menjawab, tidak sabar bermaksud seseorang itu berkata, saya telah berdoa dan saya telah berdoa, tetapi saya masih belum melihat doa saya diterima. Dia kemudian menjadi kecewa dan meninggalkan doa. Setelah dia kecewa dengan apa yang dia harapkan, dia meninggalkan doa tu, maksudnya apa? Dia telah putus harap kepada Allah. Jadi ini satu perkara yang sangat besar. Sebab bila dia putus harap kepada Allah, maka dia mulakan perjalanan dia kepada minta kematian dan tukar agama. Okey? Kita pernah tengok kan, ada satu pengalaman kita secara terang-terangan beberapa tahun yang lepas. Bila dia kecewa dengan keadaan dia cakap, sekarang buat apa lagi saya beragama Islam, na'udzubillah min zalik. Okey. Okey. Tadi kita masih lagi di pekarangan di Pegunungan Merah, tapi saya rasa terkilat juga sebab ada beberapa lagi gambar yang kita tak dapat share. Ini kita dah masuk dalam pekarangan Baitul Maqdis lah. Ini adalah satu iconic building. Kita kalau kita tunjukkan bangunan ni, semua orang akan tahu bahawa dia ada berada di Palestin ataupun di Baitul Maqdis. Jadi ini adalah bangunan apa? Bangunan Dome of Rock ataupun Masjid Kubah Batu. Apakah signifikan Masjid Kubah Batu ni? Ada orang cakap ni bukan Masjidil Aqsa yang asal, ini adalah Masjid Aqsa yang asal lah. Ada orang cakap begitu kan. Tapi sebenarnya Dome of Rock ni adalah masjid yang menempatkan batu yang tidak dapat mengikuti Nabi semasa perjalanan Nabi ke Mi'raj. Dalam tu ada batu. Dalam masjid ni ada batu yang besar. Batu dia satu, saya ingat separuh daripada dewan ni, dan dia terletak di bawah kubah tu betul-betul. Kubah tu betul-betul bawah dia batu tu. Jadi kita sembahyang kalau kat dalam masjid tu, kita akan sembahyang di tepi keliling batu tu. Bukanlah menghadap batu tu, tapi kita menghadap kiblat. Cuma kita tengah-tengah tu tak boleh kupai, sebab tengah-tengah tu adalah batu tu. Batu tu sangat besar. Dan batu itulah yang dikatakan batu yang terapung, yang tidak dapat mengikuti Nabi semasa perjalanan Mi'raj. Mi'raj ni apa? Mi'raj semasa Nabi SAW naik ke langit. Macam itulah. Okey, dalam perbentangan ini kita akan sedikit cuba melihat untuk lihat apa itu spiritual distress, dan kita akan tengok sedikit berkenaan dengan spiritual development stages. Kenapa penting perkara ni? Penting perkara ni kerana menurut kajian yang telah dijalankan, daripada kita kanak-kanak sampai kita dewasa, kita sebenarnya mengalami beberapa perubahan perkembangan spiritual. Macam juga kita punya perkembangan semasa fizikal lah, kanak-kanak kan. Kita mula dengan terlentang, lepas tu kita meniara, lepas tu kita merangkak kan. Begitu juga dengan spiritual kita. Kanak-kanak, masa kanak-kanak kita percaya konsep spiritual atau ketuhanan tu berbeza dengan sekarang ni. Jauh berbeza kan. Jadi mereka telah kaji perkara tu, dan mereka lihat signifikan untuk kita lihat age of patient, dan kita akan intervene berdasarkan spiritual development mereka. Dan seterusnya adalah distinguish the difference between spiritual distress and other type of distress. Kita ada beberapa jenis lagi distress. Kalau sempat nanti kita akan tengok macam mana kita nak differentiate. Okay, illness and suffering. Sebelum kita memasuki perbincangan mengenai spiritual distress, ada beberapa perkara yang kita nak faham dalam aspek spirituality, di mana mungkin perkataan ni selalunya interchangeable, selalunya berlaku pertukaran. Contohnya kita sebut perkataan disease,
Disease and illness. Adakah dia sama ataupun berbeza? Begitu juga dengan pain, sakit dan penderitaan, ataupun menderita sakit, pain and suffering. Adakah perkara ni sama ataupun berbeza? Okey, jadi tuan-tuan dan puan, dalam konteks spiritual care, dalam konteks spiritual care, kita menggunakan perkataan illness bagi menceritakan apa yang berlaku dalam pesakit. Disease adalah penyakit yang dia hadapi ataupun hidapi. Contohnya, pesakit menghadapi kanser stage 4, kanser kolon stage 4 contoh. Itu adalah disease, dia punya penyakit. Tapi illness adalah bagaimana dia melalui keadaan dia menghadapi penyakit kanser tersebut. Illness. Oleh kerana itu, dalam spiritual care kita lebih berminat ataupun lebih menumpukan terhadap bagaimana kita boleh mengetahui tentang illness part of patient. So dalam ni dia kata illness because it raise question regarding meaning and value. Bila pesakit menghadapi sesuatu penyakit, pesakit mula bertanya tentang makna, dan saya dah tak ada nilai lagi, contohnya kan, has been described as a spiritual journey. Maka illness itu didefinisikan sebagai satu spiritual journey, perjalanan spiritual. Kerana pesakit dia tak tanya macam mana saya boleh dapat kanser ni doktor. Dia tak tanya dah. Bila dia dah dapat diagnosis tu, dia dah tak tanya. Tetapi ataupun kanser tu, dia akan jadi voiceless bila dia tahu ataupun dia rasa bahawa tak ada satu orang pun yang akan faham keadaan dia masa tu, termasuk anak-anak dia sekali. Maka dia tak boleh cakap dengan sesiapa pun yang dia sekarang menghadapi kematian. Doktor pun tak akan faham saya, sebab doktor tak alami saya apa yang saya rasa. Jadi oleh kerana itu, suffering ni dia, kalau kita tak tanya ataupun kita tak cuba elicit, kita tak cuba screen, kita tak akan dapat daripada pesakit. Patient nak cakap tapi dia rasa tak mungkin orang akan faham saya, sebab saya sekarang ni nak menuju kepada kematian. Saya akan tinggalkan keluarga saya. Apa jadi kat keluarga saya? Apa yang jadi pada diri saya? Saya rasa orang tak akan faham tentang keadaan ni. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah yang dinamakan suffering. Bila kita kept voiceless ataupun our screams are unheard. Jeritan kita tak dikedengari, tak didengari. Okay, spiritual practices and resources are beneficial for patient with pain. The use of spiritual practices has more often been related to improve tolerance of both acute and chronic pain than to reduce the intensity of pain. Jadi tuan-tuan puan, dia beritahu dalam kajian ni, dia beritahu amalan keagamaan ni boleh membantu kita dalam tolerate pain. Maknanya kita punya zikir contohnya, kita punya ingatan ataupun kita punya meditation. Kalau agama lain dia ada meditation, tapi dalam Islam kita tak sebut meditation, tapi perbuatannya sama. Kita berzikir lepas solat ataupun kita ada masa yang khusus untuk zikir, ni sebenarnya adalah bersifat meditate. Kita nak bersama diri kita sendiri, kita nak fokus ke atas apa yang kita boleh memberi ketenangan kepada kita. Dan dia beritahu amalan-amalan ni memberi sangat-sangat faedah dalam kita tolerate acute and chronic pain. Tolerate, dia bukan kata bahawa sakit tu akan jadi hilang ataupun akan jadi kurang, tetapi kita punya ability to tolerate. Kita boleh, tak apalah doktor, saya tak perlukan ubat tahan sakit, sebab saya boleh tahan, insyaAllah. Saya redha dengan keadaan saya boleh tahan sakit ni. Berbanding pasien yang tak redha ataupun tak boleh menerima kesakitan ataupun penyakit dia akan minta morfin. Morfin ni memang satu perkara yang common. Pesakit dengan cancer pain, dia akan pergi resort kepada morfin. Tetapi untuk orang yang ada spirituality yang tinggi, dia akan ada ability untuk tolerate the pain. Ini kisah yang benar. Saya rasa saya akan ambil masa nanti petang untuk kita ceritakan tentang perkara ni, bagaimana pengalaman Dr. Richard di Hospital Selayang bersama dengan pesakit yang menghadapi isu pain ni. Bila kita elicit dia punya spiritual aspect of the pain, rupanya dia boleh dalam sampai keadaan bahawa dia tak perlukan lagi morfin, walaupun setiap hari dia consume morfin dengan dos yang tinggi. Okey, ni adalah masjid yang saya sebutkan tadi.
Ini adalah batu dia. Batu dia dekat tengah-tengah masjid. Kalau tanya saya, dia memang betul-betul terapung atau tidak, jawapan saya adalah saya tak tahu. Sebab kita tak boleh tengok bawah dia. Dia telah buat satu macam holding kat keliling batu tu, kita tak boleh nak tengok bawah. Tapi ada satu kawasan yang dia bagi kita masuk bawah batu tu. Kita boleh sembahyang sunat kat bawah batu. Tapi kalau tanya saya nampak sendiri atau tidak batu tu terapung, jawapan saya adalah saya tak nampak perkara tu sebab tak boleh tengok. Okey, sikit ceritalah perkara ni. Sebenarnya batu ni dia berada dekat tengah-tengah Masjid Al-Aqsa. Dia bukan pun satu masjid asalnya tetapi oleh kerana batu ni memang satu perkara yang yang bersifat ajaib maka orang telah salah gunakan keadaan tu, jadikan amalan-amalan khurafat banyak berlaku pada zaman yang awal lah. Jadi untuk mengelakkan amalan dan amalan ni berterusan, maka mereka telah binakan masjid. Macam itulah asalnya. Sebenarnya Dome of Rock ni adalah masjid yang kemudian datang dalam Masjid Al-Aqsa. Okey, distress, ini adalah general definition of distress. From NCCNN guideline define distress as a multifactorial unpleasant emotional experience of psychological, social and spiritual nature that may interfere with the ability to cope effectively with cancer, its physical symptoms and its treatment. Jadi secara generalnya dia adalah satu keadaan yang tak menyenangkan, emotionally ataupun physically ataupun spiritually. So spiritual distress occurs when patient experience and cannot resolve loss of dignity. Dia dah kena kanser, dia dah tak boleh berfungsi sebagai seorang yang asal, maka pada ketika itu maruahnya tercabar, loss of dignity. Saya dulu adalah seorang pengarah, contohnya pengarah bahagian ataupun pengarah satu company, tapi disebabkan kanser ni saya rasa macam dah tak ada apa-apa nilai dah. Orang dah pandang rendah pada saya dah tak boleh fungsi macam dulu lagi. Loss of dignity adalah satu simptom ataupun satu karakteristik of spiritual distress. Meaninglessness, dah tak ada makna lagi. Saya dulu seorang bapa yang pergi mencari rezeki untuk keluarga, tapi setelah saya mengalami kelumpuhan ni, saya tak mampu pun nak buat macam dulu. Apalah gunanya saya ni dipanggil seorang bapa? Meaninglessness, hopelessness or despair. Dah tak ada siapa lagi yang boleh tolong saya. Kalau dalam Islam tu, spiritual distress ni sebenarnya dengan kata ringkas ni adalah putus asa. Dah tak ada harapan kepada sesiapa, termasuk kepada Tuhan. Total loss of hope, macam tu. Feeling loss of control, dia tak mampu nak mengawal apa-apa keadaan. Conflict between deeply held belief and values and life events such as illness or loss. Inilah yang kita panggil conflict between deeply held belief. Awalnya kita meyakini Tuhan tu Maha Penyayang dan Maha Pengasih, tapi lepas kita mengalami penyakit tu, dengan apa yang kita fikir tentang Tuhan tu dah berbeza. Dulu saya yakin Tuhan tu Maha Pemurah, Maha Penyayang dan Maha Adil, tapi kenapa Tuhan bagi saya macam ni? Itu dah berlaku konflik terhadap dia punya kepercayaan yang awal dengan kepercayaan dia sewaktu dia mengalami penyakit. Jadi tuan-tuan dan puan, ini perkara kita mungkin tak rasa, tapi ia perkara yang benar-benar berlaku kepada pesakit kita, kalau mereka ada issue of spiritual distress. So dalam palliative medicine ataupun handbook of palliative medicine in Malaysia, buku ni diterbitkan oleh perkhidmatan paliatif lah. Sekarang dah lagi 1 minit. Tak apa, kita akan habiskan 1 minit ni. So buku ni ditulis ataupun diterbitkan di Malaysia, dan dalam buku inilah kita mempunyai pendedahan awal tentang spiritual distress, iaitu Dr. Diana Katimin ataupun Diana Katiman, seorang palliative medicine specialist. Beliau menulis berkenaan dengan the symptoms ataupun presentation of spiritual distress, yang mana dia menulis di sini antaranya adalah fear about future. Apa akan jadi pada anak-anak saya,
Apa akan jadi lepas saya mati? Dying and what happen after dying, ataupun apa yang berlaku pada saya doktor lepas saya mati nanti. Satu perkongsian yang kita baru dapat semasa kita buat manual untuk palliative punya support di UM baru-baru ni. Perkongsian daripada satu orang staff nurse bila bapa dia nak meninggal dunia. Dia kata bapa dia memang tanya, saya takut, saya takut lepas ni saya mati, apa yang akan jadi lepas saya mati nanti? Macam mana saya nak melalui keadaan selepas kematian nanti? Itu adalah fear of dying. Takut apa yang berlaku selepas kematian. Loss of identity or roles. Ni macam tadi kita dah bincangkan. Helplessness, loss of control, anxiety about relationship, suffering excessively from physical, anger towards God, marah kepada Tuhan, guilty and shame, malu dan rasa bersalah, hopelessness, despair, feeling alone and unloved, exploration of meaning and purpose of their life. Jadi tuan-tuan dan puan, ini adalah sebahagian daripada presentation spiritual distress, dan saya kira memadai untuk kita sekadar untuk melihat secara perkenalan apakah yang perkara yang utama untuk kita bincangkan dalam spiritual distress ni. Dan saya rasa kita beri laluan kepada majlis seterusnya, insyaAllah kita akan sambung lagi selepas rehat nanti, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, majlis mengucapkan ucapan terima kasih kepada Dr. Ahmad Fahmi dan Ahmad Saleh, Ketua Unit Studi Lagi, Dr. dan